Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, jadi insya-Allah untuk malam ni kita akan fokus soalan-soalan, fokus soalan-soalan saraf, soalan-soalan saraf. Jadi soalan-soalan saraf ni macam tadi Ustazah ada hantar dalam grup, ada soalan-soalan percubaan. Okey, ada soalan-soalan percubaan untuk tahun ni lah 2020. Jadi ada yang negeri negeri Perlis, Johor. Jadi antum cuba tengok dan cuba jawab. Tengok-tengok kemudian cuba jawab soalan. Jadi mana yang rasa tajuk susah, itu boleh personal PM Ustazah. Boleh personal tanya mana yang rasa susah. Sebab kalau tengok daripada percubaan yang antum jawab sebelum ni, sebenarnya tajuk-tajuk yang percubaan tu sebenarnya mudah. Mudah. Jadi kalau contohnya antum tengok dari negeri-negeri lain juga. Jadi bila antum tengok, jadi antum dapat gambaran lah macam mana soalan-soalan kemungkinan masuk periksa nanti. Okey. Jadi Ustazah nak ingatkan pada antum, kita tak tahu tempoh PKPB ni sampai bila. Jadi Ustazah sangat-sangat bimbang. Maksudnya dalam tempoh PKPB ni, maksudnya ini tempoh antum nak study, nak ulang kaji. Kemudian antum masuk je terus untuk hadir untuk periksa. Jadi Ustazah bimbang macam tu lah. Maksudnya antum tak punya masa banyak lah dekat sekolah nanti. Mungkin datang sekolah nanti untuk ujian sahaja. Sebab kalau tengok COVID ni memang tak menurun lah. Jadi possibility macam tu lah. Mungkin antum datang tu untuk periksa sahaja. Jadi walaupun dalam tempoh walaupun dalam tempoh belajar macam ni, tapi Ustazah harap antum tetap bersemangat. Kalau mana yang tak tahu tu tetap kena tanyalah, kena tanya. Jadi sekarang ni tempoh memang kena banyak kena banyak fokus lah, kena banyak fokus. Mana tajuk yang tak tahu tu memang yang tu kena struggle. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk hari ni kita akan tengok, tajuk-tajuk saraf. Sebelum tu Ustazah nak yang ada buku modul tu antum boleh tengok. Yang ada buku modul boleh tengok bahagian saraf. Bahagian saraf. Okey, semua nampak tak pada skrin? Nampak tak pada skrin? Nampak Ustazah? Nampak Okey, jadi ni antara tajuk-tajuk saraf. Tajuk-tajuk saraf. Kalau minggu lepas kita fokus pada tajuk-tajuk nahu. Sebenarnya ada banyak lagi soalan-soalan. Ada banyak lagi soalan yang Ustazah, insya-Allah lah kita setiap minggu kita akan tengok soalan demi soalan dan macam mana cara nak menjawab. Okey. Jadi untuk tajuk saraf sebenarnya sikit sangat je. Sikit sangat. Antara tajuknya dia ada 8 tajuk. Yang pertama al-mizan as-sarfi. Mizan as-sarfi ni wazan lah. Dia akan tanya wazan. Dia akan tanya wazan. Apa wazan? Ini soalan famous ni. Kemudian fi'il mujarrad dengan mazid. Fi'il mujarrad dengan mazid, macam mana fi'il mudhari' dia. Yang ni kena tahu. Kemudian fi'il sahih dengan mu'tal. Apa beza sahih dengan mu'tal? Mu'tal ni yang ada alif, waw, ya. Dan bahagian dia. Jenis-jenis. Kalau fi'il sahih ada 3 jenis. Iaitu apa dia? Siapa ingat? Salim, mahmus dengan mudha'af. 3 jenis sahaja. Kalau mu'tal, misal, ajwaf, naqis, lafif mafruq, lafif makrun. Yang ni. Itu fa'il sahih dengan mu'tal.
Kemudian antum kena tahu masdar. Okey, masdar bagi setiap fi'il. Tak kiralah fi'il mujarrad ke fi'il mazid, antum kena tahu masdar. Okey, kemudian isim fa'il. Isim fa'il bagi fi'il yang diberikan. Antum kena tahu macam mana nak buat isim fa'il. Sama juga macam mana nak buat isim maf'ul. Okey. Jadi selain isim fa'il dengan isim maf'ul, okey, antum kena belajar isim mushtaq. Mushtaq. Mushtaq ni yang isim fa'il dengan isim maf'ul ni termasuk isim mushtaqat. Mushtaqat. Mushtaqat ni isim fa'il, isim maf'ul lah. Daripada fi'il, dia menjadi isim yang lain. Okey, antaranya isim fa'il, isim maf'ul. Dan ada juga yang lain, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tafdil. Tapi yang tu tak fokus sangatlah. Tapi ada beberapa soalan yang masuk. Contohnya isim zaman, isim makan, isim alat. Adalah beberapa tahun yang masuk. Jadi jangan tinggalkan. Walaupun dia sikit sangat tapi jangan tinggalkan. Okey. Okey, jadi ada juga soalan jamid dengan mushtaq. Jamid ni isim yang tidak ada fi'il. Isim yang tidak ada fi'il. Contohnya baitun, baitun, syamsun. Dia tak ada pun fi'il. Itu jamid. Mushtaq ni ia diambil dari fi'il. Dia diambil dari fi'il. Jadilah beberapa isim yang lain. Okey, dan tajuk last bagi saraf dia ada isim mangkus, maksur, mamdud. Selain fi'il, fi'il dia terbahagi beberapa jenis. Isim pun ada beberapa jenis. Isim mangkus, maksur, mamdud. Ini semua tajuk-tajuk saraf yang antum kena faham dan juga kena ingat. Okey. Okey. Jadi first kali antum kena tahu wazan-wazan lah. Dan sebelum nak jawab jawab soalan, Ustazah nak kita tengok dahulu. Kita tengok dahulu wazan-wazan. Okey, antum tengok muka surat, siapa ada buku tu, antum tengok muka surat berapa ni? Muka surat berapa ni? Kita tengok muka surat. Muka surat 18. Okey, semua ada? Ada tak buku? Ada. Ada. Yang ada antum boleh yang ada antum boleh tengok muka surat 18. Yang tak ada ni, Ustazah sangat-sangat galakkan antum download. Ada Ustazah bagi sebelum ni, download kemudian print. Terpaksalah sebab kalau contohnya nak tunggu nak pergi kat sekolah takut tak tahu kan. Jadi kalau boleh print lah. Print mana yang ni. Sikit je, ada beberapa muka surat je. Okey. Jadi isim zaman, isim zaman dengan isim makan. Ustazah nak fokus kat sini dulu sebab ada beberapa soalan. Ini isim zaman, isim makan, isim alat, isim tafdil, sifah musyabbahah, sirah mubalaghah ni ini semua dipanggil mushtaqat. Ustazah tak nak jelas detail. Nanti antum banyaknya, tak boleh. Jadi Ustazah nak bagi tahu sedikit je. Ini semua yang ke atas ni ini di bawah isim mushtaqat. Di bawah isim mushtaqat. Mushtaqat tu apa? Mushtaqat tu adalah yang diambil dari huruf fi'il. Yang diambil dari huruf fi'il. Dari contoh-contohnya daripada fa'ala dia berubah menjadi fa'ilun, dia berubah menjadi fi'al, dia banyak. Itu mushtaqat. Okey. Jadi kita nak pergi kepada isim zaman dengan isim makan. Apa itu? Bagi Ustazah bagi sedikit, kita ulang kaji sedikitlah. Isim zaman dengan makan. Zaman menunjukkan masa. Makan menunjukkan tempat. Siapa ada buku tu catat. Zaman, masa, makan, tempat. Jadi bila sebut isim, ismu, isim. Maksudnya ini isim lah. Ismu az-zaman wal makan. Isim
yang mana menunjukkan masa dan juga tempat. Ada isim yang menunjukkan masa dengan tempat dan ada wazan dia. Sorof kan kita belajar tentang perkataan. Itu beza dengan nahu. Nahu kita belajar tentang tata bahasa. Tapi sorof kita belajar tentang perkataan, maksud dia. Kita belajar perkataan, kemudian apa maksud dia. Kenapa dia berbeza dengan contohnya Ustazah kata, baca dengan pembaca. Ada beza dari segi makna. Kalau pembaca orang, menunjukkan orang. Orang yang membaca. Tapi kalau sedang baca, telah baca itu menunjukkan masa perbuatan. Okey, itu beza dia. Samalah juga isim zaman dengan makan. Ada isim, ada perkataan, isim, kata nama yang mana menunjukkan makna dia tu menunjukkan tempat dengan masa. Okey, apa wazan dia? Okey, wazan dia ada ni. Dia ada wazan khusus untuk isim zaman dengan makan. Okey, ada wazan yang menunjuk ada wazan atas wazan maf'alun. Ada ketika atas wazan maf'ilun. Okey, contoh ikut wazan dia maf'alun dengan maf'ilun. Okey, contoh sana'a, buat, bina, sana'a. Okey, cipta, sana'a. Masna'un maksudnya tempat yang mencipta, tempat yang buat. Jadi ini masna' ni kilang. Kilang kan tempat buat. Itu dinamakan isim makan. Okey, la'iba, la'iba main. Tapi kita ikut wazan maf'alun. Jadi mal'abun. Jadi mal'abun ni maksud dia tempat bermain. Okey, boleh faham tak? Jadi kita ikut wazan atas wazan maf'alun, maf'ilun. Okey, contohnya sajadah. Sajadah ni sujud. Kita sujud. Mana tempat sujud? Masjidun. Masjidun. Okey. Contohnya sama juga nazara. Nazara lihat. Manzarun tempat lihat. Maksudnya pemandangan lah. Tempat kita nak lihat. Okey. Jalasa, duduk. Majlisun, tempat orang duduk. Majlis. Okey. Jadi ni semua menunjukkan masa dan juga makan, tempat. Okey. Okey, ada juga isim yang lebih daripada 3 huruf. Contohnya solla, ini mazid, fi'il mazid. Solla. Okey. Biasanya yang lebih daripada 3 huruf kita ikut isim maf'ul. Biasanya kita ikut isim maf'ul. Okey, ikut wazan isim maf'ul. Dan isim maf'ul bila fi'il mazid diambil dari fi'il mudhari'. Cuma sebelum akhir dia baris atas. Contohnya solla. Solla telah solat. Fi'il mudhari' yusalli. Yusalli. Ya dia tu bertukar menjadi mim. Musalla. Sebelum akhir dia baris atas. Sebab dia ikut isim maf'ul. Okey, jadi antum kena ingatlah kalau dia suruh tukar isim zaman, isim makan. Fi'il tu kalau fi'il mazid maksudnya lebih daripada 3 huruf ikut wazan isim maf'ul. Okey. Okey. Jadi isim zaman dengan isim makan ikut wazan apa dia? Ikut wazan apa dia? Isim zaman dengan isim makan. Ikut wazan apa? Isim zaman dengan isim makan ikut wazan maf'alun ataupun maf'ilun. Okey, boleh? Boleh ingat tak? Okey? InsyaAllah. Okey. Kalau isim alat. Okey, zaman makan menunjukkan tempat dengan masa. Alat. Isim alat. Alat menunjukkan alat. Betul tak? Menunjukkan peralatan. Perkataan yang menunjukkan maksud dia tu menunjukkan peralatan, alat.
Okey, dan ada 4 wazan yang masyhur lah, 4 wazan yang masyhur. Okey, yang pertama atas wazan mif'alatun. Contoh dia mirwahatun, kipas. Alat untuk berangin kan? Okey, mistarah, alat untuk betulkan. Okey, mimsahah, mimsahah pemadam. Maksudnya alat untuk menyapu. Sapu-sapu, alat untuk padam. Miknasatun, penyapu, alat untuk menyapulah. Okey, jadi ada juga wazan yang lain, contohnya mif'alun, mif'alun, fa'alatun. Ini semua antum kena ingatlah. Okey, kena ingat, kena hafal. Biasanya contoh-contoh dia datangkan soalan dia ambil daripada perkataan yang ni je. Ada juga yang lain tapi antum maksudnya kena sekurang-kurangnya ada beberapa patah perkataan ni antum ingat. Biasanya isim alat dia ulang-ulang yang sama sahaja. Okey. Okey. Kemudian okey, isim, okey, isim ini bukan isim ni. Ini salah ni Ini fa'il Fa'il sahih. Ustazah tersalah type tu. Okey, ni fa'il Fa'il sahih, fa'il mu'tal. Okey, fa'il sahih ada salim mahmus dengan mudha'af. Kalau mu'tal misal ajwaf naqis lafif mafruq lafif makrun. Ini kena ingatlah. Okey, misal huruf illah di depan, ajwaf di tengah, naqis di belakang. Lafif mafruq depan dengan belakang. Lafif makrun tengah dengan belakang. Itu kena ingat. Okey, dan ada juga dia tanya tentang pembahagian isim. Okey, isim dia ada juga isim mangkus, maksur, mamdud. Antum tahu tak alif maksurah? Pernah dengar tak alif maksurah? Pernah dengar tak alif maksurah? Pernah. Okey. Jadi isim ni kita nak tengok di belakang dia. Isim kita nak tengok jenis dia, kita tengok belakang dia. Okey, kalau maksur ni maksudnya di belakang dia alif. Di belakang dia adalah alif. Okey, isim ni dia tak boleh dhammah. Biasanya Muhammad. Okey, Muhammadun isim. Kita baca Muhammadun. Dun, kita baca dengan dhammah. Tapi ada isim yang dia kita panggil isim yang di belakangnya tidak zahir. Okey? Inilah yang kategorinya. Okey? Kalau di belakangnya alif. Contohnya Malaysia. Malaysia isim. Tapi di belakang dia alif. Malaysia. Dia tak ada Malaysiun. Salah. Malaysia. Tetap Malaysia. Jadi isim yang ni dinamakan maksur. Sebab di belakang dia alif. Contoh yang lain. Maksur. Mustafa. Ada alif maksurah. Mustashfa. Alif maksurah. Jadi dia kalau sekiranya alif maksurah ataupun alif di belakang. Itu al-maksur. Isim maksur. Kalau mangkus, lawan. Kalau tadi alif, yang ni ya. Mangkus, ya di belakang dia. Kalau mamdud, alif hamzah di belakang dia. Okay, contohnya al-bina, al-ma', as-sama'. Ni mudah saja. Bila kertas satu, dia suruh antum bezakan sahaja. Okay, okay. Okay, boleh Boleh? Itu sekadar kita ulang kaji balik. Jadi kalau macam yang kelas fast track B, tak apa. Antum boleh maksudnya sekurang-kurang tahu sikit-sikit. Tahu sikit-sikit. Sebab sorof ni sebenarnya lagi mudah. Lagi mudah dari berbanding nahu dengan balaghah. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan-soalan. Okey, Ustazah ambil ni dari tahun berapa Okey, Ustazah ambil tahun 2015 tak silap Ustazah. Okey.
Okey, kita tengok dahulu soalan. Okey, as-su'al. Okey, thamaniyata ashar ila as-su'al thamaniya wa ishirin anis sarf. Biasanya soalan 18 sampai 28 ini soalan tentang sorof. Jadi sama juga, kertas satu ada 4 bahagian. Okey, nahu 4 bahagian, sorof 4 bahagian. Bahagian ni maksudnya bahagian soalan lah. Dia pecahkan. Maksudnya bila 4 bahagian maksudnya 4 tajuk. Satu soalan ni dia satu tajuk biasanya. Okey. Okey, kita tengok Okey, soalan ni hati waznan munasiban lil kalimatil lati tahtaha khat. Okey, soalan ni dia nak apa? Siapa tahu? Antum kena ingat kertas satu yang Ustazah tengok daripada periksa hari tu, kertas satu sebenarnya mudah. Tapi kalau antum salah faham, maksudnya tak faham soalan ataupun tersalah jawab, markah boleh hilang. Itu bahaya. Tapi soalan ni sebenarnya sangat mudah sebab kertas satu biasa dia kenal pasti, bagi jawapan sikit saja. Okey? Okey, jadi soalan ni dia nak apa ni? Siapa tahu? Tukar wazan. Ya, bagus Tukar Ain. wazan yang digariskan. Bagus, ahsanti. Okey, dia suruh berikan wazan. Tengok. Ini tajuk satu ni, tajuk satu daripada tajuk sorof. Hati waznan munasiban, berikan wazan yang bersesuaian lil kalimatil lati tahtaha khat, bagi perkataan yang bergaris. Kadang antum tak perlu pun baca semua. Fokus pada yang bergaris sahaja. Kalau dah tahu terus tulis. Yang tak tahu tu baru antum baca penuh. Okey, 18. Perkataan yang bergaris dia apa dia? Tanzimun. Tanzimun. Okey, Ustazah dengar suara Ain je. Yang lain mana? Tanzimun. Tanzimun. Okey. Soalan ni antum tak perlu pun letak baris. Kecuali dia kata ma'ad-dhabti, bid-dhabti ataupun bisyakli. Itu antum kena letak baris. Tapi bila jawab tak perlu. Tapi bila antum nak maksudnya nak faham tu, antum cuba baca dengan baris yang betul lah. Tapi bila jawab, bagi jawapan tak payah letak baris. Okey, tanzim. Tanzim. Panjang kan? Okey, jadi apa wazan bagi tanzim? Siapa tahu? Fa'ilun. Okey, tu bagus. Siapa tu jawab tu? Azim. Azim? Ustazah tak dapat nak cam suara. Okey, tanzim, taf'il. Okey, 19. Ni nak baca macam mana ni? Muraja'ah. Jadi wazan dia? Mufailah. Mufa'alatun. Okey, ahsantum. Muraja'atun, wazan mufa'alatun. Okey, dan hati-hati. Nak jawab ni hati-hati. Alif dia, hati-hati. Ejaan kena jaga. Okey, mufa'alatun. Okey, 20. Macam mana nak baca ni? Bilhammasa. Bilhammasati. Bagus Najihah. Okey, bilhammasati. Dengan penuh semangat, dengan bersemangat. Okey, jadi apa wazan dia? Fa'alat. Fa'alah. Fa'alah.
Okey, ba alif lam ni dia tak bergaris, betul tak? Jadi tak payah letak. Ambil hamasah saja, fa'alah. Okey, fa'alah. Perlu letak baris tak? Tak payah. Soalan tak suruh, tak payah letak baris. Okey, faham? Tapi ejaan mesti betul. Okey, mesti betul. Okey, kita tulis Okey, satu tadi. Okey, satu tadi jawapan dia taf'il. Pastikan ejaan betul. Ya. Ini yang kena hati-hati ni. Okey, taf'il. Pastikan ejaan betul. Ejaan kena jaga. Salah eja, salah lah. Okey, ini saja jawapan dia. Okey, 19. Okey, 19. Mufa. Tengok, mufa ada alif. Alatun. Okey. Tak payah letak baris. Okey, hamasah fa'alah. Fa'alah. Okey, ini sahaja antum dapat 6 markah. Simple. 6 markah. 2. Okey, mudah kan? Okey, soalan sorof mudah. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ni tengok Ustazah bagi tahu tadi ada 4 soalan, maksudnya 4 tajuk. Okey, soalan tadi tajuk wazan. Okey, soalan seterusnya tajuk apa ni? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Bagus Mujahid. Okey. Ini isim maf'ul. Bila soalan isim maf'ul, semua kena jawab. Maksudnya berdasarkan isim maf'ul. Kena ingatlah. Ada tempat kosong dekat tepi soalan ni, antum buatlah nota. Catiklah guna pensel. Nota atau tulislah guna pensel. Tapi jawapan guna pen. Okey, pada kertas kertas soalan nanti. Okey, antum catik je guna pensel. Catik kat tepi-tepi ni yang ada tempat kosong. Supaya antum tak tersilap nak jawab. Okey. Soalan dia, imla kullan minal faraghat al-atiyah. Isi setiap tempat kosong yang berikut bi ismil maf'ul dengan isim maf'ul yang al-munasib yang bersesuaian minal af'al bainal qausaini. Daripada fi'il yang ada dalam kurungan. Dia dah bagi dah fi'il ni. Okey, perkataan. Okey, dia dah bagi dah. Kadang antum tak payah baca pun. Kalau antum tahu macam mana cara nak tukar, kadang tak payah pun baca. Okey, perkataan. Okey, yang pertama, perkataan apa tu? Hakama. Okey, yang kedua, perkataan macam mana nak baca tu? Istakhdama. Bagus. Okey, 26. Yang ketiga, kita baca apa tu? Mana'a. Bagus. Okey. Jadi first kali sebelum antum nak tukar kepada isim maf'ul pada soalan, antum tengok dahulu. Ini berapa huruf? Berapa huruf? 3. 3 huruf. Okey, 3 huruf. Istakhdama berapa huruf? 6. 6 huruf. Mana'a berapa huruf? 6. 3 huruf. Okey. Ni antum kena tahu. Bila 3 huruf maksudnya fi'il itu mujarrad. Bila lebih dari 3 huruf fi'il mazid. Bila fi'il mujarrad, fi'il mujarrad kita kena ingat. Kalau fi'il mujarrad macam mana nak buat isim? Isim maf'ul, siapa ingat? Siapa ingat? Fi'il mudhari'. Saya ingat. Kalau mujarrad. Fi'il mujarrad yang 3 huruf. Kalau kita nak jadikan isim maf'ul, ikut wazan maf'u
Maf'ulun. Kalau 3 huruf ikut wazan maf'ulun. Okey? Okey, kalau contohnya fi'il itu lebih dari 3 huruf. Okey, lebih dari 3 huruf. Okey, lebih dari 3 huruf apa dia? Af'ala, yuf'ilu, fa'ala, yuf'ilu, fa'ala, yufa'ilu. Itu semua lebih dari 3 huruf. Sampai habis. Okey, sampai habis. Okey. Kalau lebih dari 3 huruf, kita mesti tengok fi'il mudhari'. Kita tengok fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari' ni kita tukar ya dia ni kepada mim. Dan sebelum akhir dia, sebelum akhir kita akan sebelum akhir dia baris atas. Okey. Ustazah ulang. Kalau fi'il 3 huruf nak jadikan isim maf'ul ikut wazan maf'ulun. Kalau fi'il mazid lebih dari 3 huruf, af'ala ke istaf'ala ke, jadikan dia fi'il mudhari' dahulu. Kemudian ya dia antum tukar kepada mim. Dan huruf sebelum akhir baris atas. Kalau lebih 3 huruf tu, sebab tu Ustazah nak antum hafal fi'il mudhari' dia. Yang Ustazah suruh antum nyanyi tu sebab nak suruh antum ingatlah apa fi'il mudhari' dia. Okey, baik. Jadi kita tengok, okey, hakama. Hakama berapa huruf? 3. 3. Kalau 3 huruf, isim maf'ul dia apa? Mahkumun. Mahkumun. Hakama menghakimi. Kalau mahkumun, maksud dia dihakimi. Dihukumkan, diberi hukuman. Okey. Kalau contohnya, okey, cari mana lagi 3 huruf? Mana'a. Okey, mana'a berapa huruf? 3 huruf. Okey. Jadi kalau 3 ikut wazan maf'ul ke ikut fi'il mudhari'? Maf'ul. Okey, jadi kita kena ikut maf'ul. Jadi mamnu'un. Bukan mam'un. Tengok tambah mim dekat depan, mim, nun, waw, ain, mamnu'. Mamnu' maksud dia apa dia? Salah cakap pula. Ini kena betul jaga ejaan. Mamnu' maksudnya dilarang. Dilarang. Okey. Istakhdama. 3 huruf ke lebih 3 huruf? Okey. Jadi soalan tadi kita nak tukar kepada isim maf'ul. Okey, tukar kepada isim maf'ul. Okey, kalau fi'il 3 huruf ikut wazan maf'ulun. Lebih dari 3 huruf kita ikut fi'il mudhari'. Okey? Jadi kalau hakama mahkumun, mana'a mamnu'un. Sebab dia 3 huruf. Okey, kita tengok istakhdama. Istakhdama lebih dari 3 huruf. Jadi kita kena tengok fi'il mudhari'. Istakhdama. Okey, apa fi'il mudhari' bagi istakhdama? Yastakhdimu. Okey, ini kena hafal lagu tu Istakhdama yastakhdimu. Itu fi'il mudhari'. Okey, yastakhdimu. Bila antum tulis catik kat tepi, conteng-conteng dekat soalan, kertas soalan tu, antum letak baris untuk rujukan. Okey, yastakhdimu. Okey, Ustazah kata tadi ya tukar kepada
Kita ambil dari fi'il mudhari'. Okey, ya kita tukarkan ia kepada mim. Okey, ya tukar kepada mim dengan baris dhammah. Mustakhdimu. Okey, kemudian satu lagi huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir. Mana huruf sebelum akhir? Huruf dal. Okey, huruf dal ni kita kena baris bawah ke baris atas? Kalau isim maf'ul? Atas. Jadi mustakhdamun. Tapi kalau soalan dia nak isim fa'il, baris bawah. Okey, yastakhdimu isim maf'ul mustakhdamun. Dia jadi mun lah sebab dia isim. Dia isim. Okey. Kita dah dapat mahkumun, mustakhdamun, mamnu'un. Okey. Tapi kita dah tukar. Tapi sebelum antum nak jawab ni, antum kena perhatikan satu lagi perkara iaitu muzakkar muannas. Apa maksud muzakkar? Laki. Okey. Muannas perempuan. Muzakkar L. Muannas P. Perempuan. Dan antum kena tengok juga mufrad, musanna, jamak. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad tu apa? Satu. Musanna? Dua. Jamak? Banyak. Jamak dia ada dua benda. Kalau jamak ni sama ada ramai dengan banyak. Apa beza ramai dengan banyak? Ramai bagi akil. Ramai ni menunjukkan orang. Kalau banyak menunjukkan benda. Kalau banyak menunjukkan benda. Ada beza jamak ramai dengan banyak. Okay? Dia akan bagi perbezaan pada perkataan. Okey. 24. Al-mujrimu. Okay? Penjenayah itu dihukumi mahkumun. Okey. Al-mujrimu ini muzakkar ke muannas? Muzakkar. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Jadi dia muzakkar dan dia mufrad. Mahkumun tetap jawapan dia. Kita tak payah tukarlah. Kalau contohnya al-mujrimatu, dia akan jadi mahkumatun. Boleh faham tak? Itu kena hati-hati. Itu kena hati-hati. First step tukar dulu, kemudian tengok pada soalan. Perlu tambah ta marbutah ke, perlu tambah waw nun ke, kena tambah alif lam ke, itu kena hati-hati. Jadi 24 jawapan dia mahkumun. Okey. 25. Al-ma'ajimu. Al-ma'ajimu jamak kepada al-mu'jam. Mu'jam bermakna qamus. Al-ma'ajim. Al-ma'ajim. Qamus-qamus. Okey, jadi dekat sini dia kata qamus-qamus itu digunakan. Fungsi isim maf'ul maksudnya digunakan. Okey? Qamus-qamus digunakan. Mustakhdamun. Kita dah dapat mustakhdamun. Tapi Ustazah nak tanya antum. Ini muzakkar ke muannas? Muzakkar. Tak ada ta marbutah, betul tak? Okey, jadi antum kata muzakkar. Okey, tak apalah. Kita tengok dulu, mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Jamak ni banyak ke ramai? Banyak. Kamus bukan orang. Jadi kita guna banyak. Kamus banyak. Okey, bila banyak, okey, adik-adik atau kena ingat bila ramai kita ikut. Kalau ramai lelaki waw nun, ramai perempuan alif
Ta maftuhah, ta yang buka. Tapi bila banyak, dengar betul-betul. Bila banyak perbuatan ke, khabar dia ke, dia naat ke apa yang ada kaitan dengan dia, dia mesti mufrad muannas. Mufrad muannas. Dia menjadi muannas. Bila banyak dia menjadi muannas. Okey. Bila kita contohnya perkataan mustakhdamun. Okey, tadi mustakhdamun. Muzakkar ke muannas mustakhdamun ni? Muzakkar. Okey, ustazah kata tadi al-ma'ajim ini jamak banyak. Jadi banyak dia kena mufrad. Okey, mustakhdamun dah mufrad. Dan dia kena muannas. Tambah satu lagi ta marbutah. Boleh? Boleh? Boleh. Ini antum kena hati-hati. Contohlah antum jawab mustakhdamun sahaja, mungkin jawapan itu dapat diterima tapi bukan markah penuh. Okey, boleh? Tapi kalau kita kalau boleh kita nak 2 markah. 2 dapat 6 markah. Anggap setiap satu soalan tu biar mahal bagi antum. Biar aku nak dapat semua. Okey. Okey, baik. 26. Okey, 26. Kalau tadi kita tengok perkataan sebelum. 26 sebab dia mula-mula jadi kita tengok perkataan selepas dia. Okey, selepas dia at-tadkhin. Selepas apa Selepas bergaris. Maksudnya selepas jawapan. At-tadkhin. Tadkhin ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Tak ada ta marbutah. Tadkhin maksudnya merokok Tadkhin merokok. Okey. Dia kata dilarang merokok fil madrasah di sekolah. Okey, jadi dekat sini kita tengok tadkhin muzakkar. Mufrad ke musanna ke jamak? Musanna. Musanna? Jamak. Okey, kalau musanna ada alif nun tadkhin ni memang perkataan dia. Okey, jadi mufrad. Bila mufrad, okey, mamnu' dah mufrad. Dan dia pun muzakkar, jadi kekallah mamnu'un. Kalau muannas dia jadi mamnu'atun. Okey, boleh? Boleh? Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya ni tajuk apa? Ni tajuk apa ni? Isim alah. Tengok. Walaupun dia sebilangan kecil dari mushtaqat, tapi ada juga soalan. Jadi jangan tinggalkan. Okey. Okey, soalan dia, imla al-faraghat, isi tempat kosong. Okey, nampak je ada kosong, maksudnya disuruh isi lah tu. Imla al-faraghat al-atiyah, isi tempat kosong yang berikut biismil alah, dengan kata nama peralatan. Maksudnya isim alat lah, dia nak tahu isim alat al-munasib yang bersesuaian minal af'al, dari fi'il-fi'il yang ada dalam kurungan. Ambil je daripada fi'il yang ada dalam kurungan ni. Okey, baik. Okey, darabah. Ini antum kena yang Ustazah kata tadilah. Antum kena hafal perkataan tu. Kalau contohnya antum tak ingat wazan dia 4 wazan, antum hafallah perkataan macam mana dia jadi isim alat. Okey, contohnya darabah. Tengok muka surat berapa tadi? 14 kan? Muka surat apa tadi? 18. Muka surat 18. Ada tak darabah Ustazah tulis dalam buku tu? Ada kan? Darabah pukul. Okey, macam mana kita nak jadikan dia tu isim alat yang menunjukkan alat untuk memukul? Atas wazan apa? Isim alat? Mif'alun. Mif? Wazan mif'alun.
Iya, ahsan. Malun. Jadi midrabun. Okey. Ni antum ingat je perkataan tu. Nak baca tajuk ni, antum baca tengok buku modul, tengok perkataan tu sekurang-kurangnya. Antum nak prepare nak jawab periksa nanti, sekurang-kurangnya antum tahu yang ada dalam nota ustazah bagi tu. Okey, boleh? Sebab isim alat ni dia biasanya bagi perkataan yang sama je. Dia tak datangkan perkataan-perkataan yang lain. Soalan biasanya sama je. Okey. Siapa ni? Okey. Jadi contohnya, soalan yang kedua. Okey, sabar dulu. 27. Ishtarat al-ummu. Okey, antum dah dapat midrab, daraba midrab. Okey, kemudian perkataan la'iqa. Okey, macam mana apa dia punya isim alat dia? Apa dia punya isim alat dia? Mil'aqah. Mil'aqah. Okey, apa maksud mil'aqah? Mil'aqah maksudnya sudu. Sudu. Mil'aqah ni siapa ni? Muhammad Afiq. Sekejap Ustazah ni. Ustazah tertekan. Okey. Afiq, apa Afiq buat ni? Okey, sekejap Ustazah tertekan apa tadi? Okey, baik. Kita sambung soalan tadi. Okey. Okey, la'iqah jadi mil'aqah. Mil'aqah ikut wazan mif'alah. Jadi antum hafallah perkataan ni. Okey, dah tukar kepada wazan, kepada isim alat dia, kemudian antum tengok. Dia perlu tambah alif lam ataupun tidak. Tanwin ke, baris dia ke ataupun dengan macam mana? Okey, ini kena tengok ayat lah. Ishtarat al-ummu jadi dan. Jadi dan fisuqi. Dia kata ibu beli raket ataupun alat pemukul baru di kedai. Jadi dekat sini midrab. Okey, antum tengok jadi dan. Dia berada di tempat jadi dan ni yang baru. Ini na'at. Jadi midrab dekat sini berada di tempat maf'ulun bih. Maf'ulun bih dia mansub bil fathah. Dia baris atas. Jadi contohnya antum jawab midrab dah betul tapi masih lagi kurang tepat. Sebab dia tengok naat dia, sifat dia jadi dan ni dia ada alif. Jadi maf'ul bih pun antum kena tambah alif. Jadi jawapan dia midraban. Ini kena hati-hatilah sama ada bertanwin ke, ada alif lam ke, kena hati-hati. Okey. 28. Ya'kulu al-waladu asyurbata. Okey, B dengan B antum boleh kata mil'aqatin terus ataupun B antum tambah alif lam. Al-mil'aqati boleh. Dua-dua betul, tak ada masalah. Okey. Cuma yang ni lah ada alif di belakang sebab dia bertanwin. Dia bertanwin. Okey, boleh? Boleh tak? Isim alat? Boleh. Antum kena hafal lah. Nak jawab isim alat ni, antum kena hafal lah. Hafal perkataan apa isim alat dia. Okey.
Kemudian soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya sebenarnya ada soalan satu lagi, dia 4. Ada soalan satu lagi tu tajuk dia mabni apa ni? Dia tajuk mabni mu'rab. Dia sebenarnya mabni mu'rab tu bahagian nahwu. Sebab tu saya tak masukkan. Okey, dia termasuk dalam ni. Tak tahulah kenapa. Okey, tak apa. Kita tengok ni soalan seterusnya tak silap Ustazah dari Johor tak silap ni. Okey, soalan. Nah, soalan apa sama lah. Okey, soalan yang pertama. Zin tadi hati al-wazna. Okey, yang ni zin al-af'al al-atiyah. Apa maksud zin? Wazankan. Maksudnya dia suruh bagi wazan lah. Antum kena ingat istilah-istilah soalan Hati al-wazna beri wazan. Ada juga satu lagi bentuk zin. Zin berikan wazan al-af'al al-atiyah, fi'il yang berikut. Ada dua ni. Ma'a beserta zikri ahruf az-ziyadah. Sebutkan huruf az-ziyadah. Apa huruf az-ziyadah? Huruf tambahan. Huruf tambahan. Ahsantum. Kena sebut apa huruf tambahan dia. Okey. Nombor 18. Istaqarrah. Istaqarrah. Apa wazan dia? Siapa tahu? Okey, 3 huruf ke lebih ni? Lebih. Antum tengok. Ista. Ista dekat depan, betul tak? Betul. Kalau ista dekat depan, bukan Instagram. Kalau ista dekat depan, maksudnya ikut wazan istaf'ala. Okey. Okey, sekejap Bah. Apa buat hotspot kan? Line ku ke? Okey, test. Line Ustazah ni macam kurang ni. Okey, tak apa. Bismillah. Okey, jadi 18 istaf'ala. Okey, apa huruf tambahan bagi fi'il istaqarrah? Alif sin. Alif sinta. Okey, antum nak jawab soalan apa ni huruf tambahan ni, antum ada kalau dalam periksa hari tu dia buat alif sin ta, dia buat macam ni. Okey, ustazah sangat-sangat galakkan antum jawab dengan eja. Okey, kalau alif eja, alif lam fa. Kena ingat, alif. Okey, sin ya nun. Okey, dan juga ta alif hamzah. Kalau boleh eja. Okey, boleh tak? Boleh tak eja? Alif sin ta. Alif bukan alif lam ya fa salah. Alif lam fa. Okey. Kemudian 19. Macam mana nak baca ni? Ikram. Panjang ikram. Okey, maksudnya wazan dia If'al. If'al. Kena ikut. If'al. Sama. Hamzah, kaf, ra, alif, mim. Dia ada 5 huruf. Dia pun kena 5 huruf. Okey, apa huruf tambahan dia? Ya. Alif. Hamzah alif. Hamzah dengan alif. Hamzah di depan. Okey, kemudian alif. Macam mana eja alif? Hamzah lam fa. Okey. Okey, 20. Macam mana nak baca tu?
Maktubah. Maktubun. Maktubun. Maktubah. Maktubun. Jadi ikut Maktubun. wazan Maf'ulun. maf'ulun. Okey. Okey, apa huruf tambahan dia? Nak tahu huruf tambahan? Tolak fa'il lam. Tolak fa'il lam. Okey, Waw. huruf tambahan dia adalah Mim dan Waw. waw. mim dan juga waw. Ahruf az-ziyadah ni huruf tambahan daripada wazan fa'il lam. Fa'il lam. Okey, jadi huruf tambahan dia mim, waw. Itu je huruf tambahan dia. Ini kena perhatikan. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya tajuk apa ni? Isim maksud. Maksur. Mankus dengan Mankus. Mankus mamdud. Okey. Bila antum pindah kepada soalan-soalan yang lain, antum kena ada gambaran dalam fikiran antum, ini tajuk apa, ini tajuk apa, ini tajuk apa. Dah kena tahu dah. Okey. Jadi ini tajuk maksur, mamdud, mangkus. Maksudnya tajuk last kali. Okey, soalan dia istakhrij. Keluarkan al-asma al-maqsurah, isim maksur. Ustazah kata tadi maksur alif maksurah. Maksudnya di belakang dia alif. Ingat. Mangkus di belakang dia ya. Mamdud di belakang dia alif. Ya. Alif Hamzah. Alif hamzah. Ni kena ingat Dia suruh keluarkan mangkus maksur, mankus, mamdud daripada petikan. Minal qita'ah al-atiyah, daripada petikan. Cari mana mangkus, mana perkataan isim mangkus, maksur, mamdud. Okey, nak tahu. Ustazah zaman belajar dulu, ustazah tak nak bagi tertukar, terkeliru. Maksur dengan mangkus. Ustazah ingat alif maksurah. Tu ustazah zaman SPM ustazah dulu. Ustazah tak nak bagi tertukar, maksur. Ustazah ingat alif maksurah. Alif maksurah maksudnya di belakang dia alif. Mangkus lawan kepada alif maksudnya ya. Okey, boleh? Ini mudah je. Okey. Jadi contoh ayat yatazawwaju ad-da'i min imra'atin. Ada tak dekat sini isim mangkus maksur mamdud? isim mangkus. Ada. Ada. Antum jangan tulis isim mangkus. Tulis perkataan dia. Okey. Mana perkataan yang menunjukkan maksur mamdud ni? Perkataan apa? Da'i. Da'i. Ad-da'i. Afiq. Jangan Zalim. buat ni. Jangan Buat mute. jago sangat. SPM. Okey. Kalaulah perkataan dia ada alif lam, antum kena letak alif lam. Hati-hati. Tiru sebiji perkataan tu, jangan ubah. Ad-da'i. Tengok ya di belakang. Itu adalah isim mangkus ke maksur ke mamdud? Mangkus. Okey. Kita tengok. Ismuha asma. Ada tak dekat situ isim mangkus maksur mamdud? Ada. Apa dia? Asma. Cara jawab dia soalan, baca hati-hati. Istakhrij. Keluarkan. Maksudnya antum tulis je perkataan. Bukan dia suruh tentukan isim mangkuh maksur. Okey, jadi asma. Okey, kita baca lagi. Wa razaqallahu lahu waladan salihan. Ada tak dekat sini isim mangkus maksur mamdud? Tidak. Tak ada. Waladan ada alif tapi ini bertanwin. Waladan. Dia kalau maksur, alif maksurah tu dia tidak bertanwin. Okey, salihan sama juga dia bertanwin. Ismuhu Daud. Ada? Tak. Tak ada. Wa bintan wahidatan. Ada tak?
Tak. Tak ada. Bintan, alif dekat sini, ini dia apa ni? Dia tanwin, dia tanwin. Ismuha Salwa. Ada? Okey, apa perkataan dia? Salwa. Salwa. Wah. Okey. Jadi Okey. inilah dah cukup dah. Tak payah dah tengok seterusnya. Jimat masa. Boleh? Okey. Jadi Boleh. kena tengok. Kalau mangkus maksur mamdud, tengok isim yang di belakang dia ya, alif hamzah dan juga alif maksurah ataupun alif. Okey? Itu. Mudah je tajuk mangkus maksur mamdud. Okey, soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Letakkan fil faraghat al-atiyah, isi tempat apa ni? Letakkan di tempat kosong yang berikut ismul maf'ul. Okey, ismal maf'ul. Ni tajuk apa ni? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Ini soalan isim maf'ul. Tengok soalan sorof dia sama je. Okey. Nak jawab ni antum kena tengok fi'il di belakang. Ada nampak tak perkataan dalam kurungan tu? Tak. Ada nampak. Okey, first step. Ingat tadi, step yang Ustazah kata tadi. Okey, yang pertama qarrara. Yang kedua rasama. Yang ketiga izdahama. Okey. Dekat sini antum tengok. Nombor 24 ada syaddah di tengah. Betul tak? Dia ada buat syaddah. Bila syaddah maksudnya dia lebih dari 3 huruf dan bacaannya adalah qarrara, ikut wazan fa'alah. Okey? Jadi ingat step yang Ustazah bagi tahu tadi, kalau contohnya fi'il 3 huruf ikut wazan maf'ulun. Kalau contohnya fi'il lebih dari 3 huruf, fa'ala ke istaf'ala ke, ikut fi'il mudhari'. Dan kemudian tukarkan ya kepada mim dan sebelum akhir kena baris atas. Ini kena sentiasa ingat. Baris Kena atas. sentiasa. Okey, jadi qarrara 3 huruf ke? Lebih dari 3 huruf? Lebih. Lebih dari 3 huruf. Kita kena tengok fi'il mudhari'. Okey, qarrara. Fi'il mudhari' dia? Qarrara. Yuqarriru. Yuqarriru. Qarrara yuqarriru. Okey. Rasama. Rasama berapa huruf ni? Yarsimu. 3. Kalau 3 huruf hanya tambah ya di depan. Yarsimu. Tambah ya je dekat depan. Okey. Izdahama. Cik je lelaki ni. Izdahama. Yazdahimu. Okey. Yazdahimu. Okey. Dah dapat dah. Okey. Ini kita tukar dia kepada fi'il mudhari'. Sebab dia lebih dari 3 huruf. Okey, belum selesai lagi. Jadi fi'il isim maf'ul tukarkan ya kepada mim. Jadi muqarrirun ke muqarrarun? Muqarrarun. Okey, rasama ada 3 huruf, betul tak? Kalau 3 huruf tak payah tengok fi'il mudhari' dia. Terus ikut Tambah ya. wazan. Ikut wazan maf'ul. Ikut wazan
Jadi marsumun. Dilukis. Okey. Izdahama yazdahimu. Okey, izdahama yazdahimu. Kemudian kita dah tukar kepada fi'il mudhari' dan last step kita tukar ya kepada mim. Jadi muzdahimu. Okey. Dan dia sebelum akhir dia baris atas. Muzdahamun. Okey. Ini baru antum tukar kepada isim maf'ul. Okey, dan last kali nak jawab soalan, antum kena tengok pada soalan dia. Okey. Syarhu al-muallimi. Kena tengok mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas. Okey, syarha fi'il. Syarha al-muallimu. Okey, syarha fi'il, al-muallimu fa'il. Syarha al-muallimu muqarrarun. Muqarrarun. Jawapan dia muqarrarun. Okey. 25. Hadhihi ar-risalatu. Tadi antum dapat marsumun tadi. Okey. Kemudian antum tengok hadhihi ar-risalatu muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muzakkar ke muannas? Muannas. Okey. Kalau ada bising buat mute Okey. Hadhihi risalatu marsumun. Okey. Marsumun tadi isim maf'ul. Tapi antum kena tengok ar-risalah muannas jadi marsumun, antum pun tambah ta marbutah. Okey, marsumatun tambah juga. Ini kita tengoklah muzakkar muannas. Okey. Madinatu Kuala Lumpur. Kemudian tadi antum dah dapat muzdahamun. Okey. Kemudian antum kena tengok dekat sini. Muzakkar ke muannas? Madinah, Bandar Kuala Lumpur. Betul. Nak tengok Kuala Lumpur ke Madinah? Madinah. Tengok Madinah. Madinah. Tengok Madinah. Jadi Madinah dekat sini adalah muannas. Jadi bila muannas muzdahamun pun kena jadi muannas muzdahamatun. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Okey. Ini first kali tukar dulu kepada soalan yang dia nak. Isim fa'il ke, isim maf'ul ke, masdar. Kemudian tengok kesesuaian dalam ayat. Perlu alif lam ke, muzakkar muannas ke, mufrad musanna jamak, itu kena tengok. Okey? Okey. Soalan seterusnya. Ini soalan terakhir. Terakhir bagi soalan Johor, tak silap Ustazah. Okey. Soalan ni, ini tentang tajuk apa ni? Isim alah sekali lagi. Isim alah sekali lagi. Okey, imla al-faraghat al-atiyah, isi tempat kosong dengan isim alat. Okey, tengok daraba. Okey, isim alat bagi daraba, apa dia? Idrabun. Ini perkataan sama dengan tadi, betul tak? Jadi antum hafal lah. Okey, daraba midrabun. Okey, masaha. Okey, tengok dalam buku nota masaha padam. Jadi alat untuk memadam. Alat untuk memadam mim. Jadi soalan isi alat. Okey, hafallah yang perkataan yang ada tadi. Okey, daraba midrabun. Midrabun. Midrabun maksud dia raket ataupun alat untuk
pemukul. Pemukul lah. Betul. Okey, masaha mim sahatun. Okey, kena hafal lah. Okey, bila dah tukar ni, antum kena hati-hati sama ada dia bertanwin ataupun dia ada alif lam. Nak mudah antum tambah alif lam. Okey, yashtari al-abu. Kalau contohnya antum tak tambah alif lam, antum kena jadikan dia tanwin. Jadi susah. Antum nak tahu ada tanwin ke tak tanwin, nak mudah tambah alif lam. Boleh? Faham tak? Jadi yashtari al-abu al-midrabah. Bila jawab tak perlu pun baris. Tapi kalau contohnya antum tak tambah pun alif lam, jawapan dia kena midraban. Dia kena tanwin. Tapi susahlah bagi antum. Jadi tak nak elak daripada nak tahu tanwin ke tak tanwin, antum tambah sahaja alif lam. Jadilah al-midrab. Al-midrabah. Okey. Nombor 28. Okey, min adawat al-madrasah al-qalamu wa tambah sama juga, tambah alif lam mim sahah, tambah alif lam wal mim sahat, wal mim sahatu. Tambah alif lam. Boleh? Boleh. Ini hafal Okey, kalau dia tanya je isim alat, hafal. Hafal je muka surat 18 tadi. Perkataan yang dalam muka 18 tadi. Kalau soalan isim alat. Okey? Okey. Kita tengok soalan. Ada soalan yang lain. Ini Ustazah nak antum pula jawab. Antum jawab. Masing-masing ada pen dengan kertas tak? Ada. Okey, kalau ada pen dengan kertas, Ustazah nak antum jawab. Tulis jawapan. Okey? Ustazah hanya cakap betul salah saja. Okey, kita tengok soalan dari Qadah. Nampak tak soalan? Nampak. Okey, soalan 18 hingga 28. Okey, ni tajuk apa ni? Siapa tahu? Mangkus. Mangkus, maksur, mamdud. Okey. Soalan dia. Mayyiz al-maksur wal mamdud wal mangkus wal mamdud. Bezakan maksur, mangkus, mamdud. Dia suruh antum tulis sahaja. Tengok ayat ni, tulis. Maksur ke mangkus ke mamdud. Tu je jawapan dia. Kalau soalan dia istakhrij, ambil perkataan. Tapi kalau mayyiz, bezakan. Bezakan maksudnya antum kena tulis. Mangkus, maksur ni. Sama juga ayin. Ayin tentukan. Okey. 18. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Sur. Ya, al-maksur. Al-maksur. Iaitu perkataan? Al-a'la. Al-a'la. Ahsantum. Okey. Okey. 19. Ya, kalau nak selamat, okey, kalau nak selamat lagi antum tulis je dua-dua. Tulis je dua-dua. Okey, ambil dulu perkataan asdiqa. Nak hati-hati hati-hati. Takut kehendak soalan tu dia nak ni. Okey, tadi kalau 18 tadi, soalan 18, okey.
tulis dulu. Al-a'la, noktah bertindih. Kemudian antum tulis al-maqsur. Okey. 19. Okey, antum tulis dulu. Okey, cari mana yang isim mangkus maksur mamdud. Asdiqa. Hu ni tak payahlah. Asdiqa. Alif hamzah. Ni dia hamzah ni atas waw sebab dia baris u. Okey. Tapi bila antum eja asdiqa. Okey. Tu lepas tulis asdiqa, ini adalah mangkus maksur mamdud. Mamdud. Jawab macam tu. Asdiqa, noktah bertindih al-mamdud. Okey, 20. Jawab. 20. Alqa. Jawab. Mangkus eh. Okey, cari dulu mana perkataan. Perkataan mana? Alqa. Alqa. Oh, Masya Allah. Semua jawab alqa. Jawapannya salah. Kenapa salah? Al-hadi ke? Sebab soalan ni dia nak isim. Hati-hati. Isim. Al-hadi. Alqa ni fi'il. Alqa fi'il. Jadi jawapan dia al-hadi. Ini berlaku. Dalam periksa nanti berlaku kalau antum tak hati-hati. Okey, jadi isim pastikan mangkus maksur mamdud isim sahaja. Dia bukan fi'il okey, jadi al-hadi noktah bertindih. Okey. Mangkus. Betul. Mudah saja. Okey, soalan seterusnya. Hati waznan munasiban. Ini tajuk apa ni? Wazan. Okey, 21. Apa wazan dia? Wazan dia apa? If'alun. Okey, 22. Tengok kalau dia tak ambil wa, tak payah letak wa. Okey, perkataan ni. Al-waladu as-salihu. Ada alif lam. Bila ada alif lam, kena letak alif lam juga. Bila ada alif lam, kena letak alif lam juga. Okey, apa jawapan dia? Okey, bagus. Ahsantum. Al-fa'ilu. Okey, 23. If'alun. Yufa'ilun. Yufa'ilun. Ya, yufa'ilu, bukan yufa'ilun. Allah, terbunyi Ini bukan isim. Ini bukan isim. Yufa'ilu. Tapi dalam jawapan tak perlu letak baris. Tak perlu. Tapi eja betul lah. Kena eja betul lah. Ya fa'ain lam. Cuma ain tu kena bersyaddah. Kena bersyaddah. Syaddah tu antum kena letak. Menunjukkan dia tu 2 huruf. Okey. Mudah je soalan wazan. Okey, ni susah sikit. Okey.
Soalan seterusnya, imla al-faraghat bil mushtaqat. Mushtaqat ni mana-mana? Isim zaman ke, isim makan ke, isim alat ke, isim fa'il ke, isim maf'ul yang bersesuaian dengan ayat. Ni susah sikit. Okay, dia suruh isi tempat kosong dengan mushtaqat yang bersesuaian berdasarkan perkataan dalam kurungan. Okey, ni kena baca ayat penuh. Jamaluddin al-Afghani mufakkirun wa jahada masyhurun. Masyhurun. Fi'il dia bagi, biasanya fi'il dia bagi fi'il madin. Jahada. Okey, apa perkataan yang bersesuaian dekat sini? Mujahidun. Jamal mufakkir wa mujahid. Mujahid. Ya. Mujahid. Mujahid ada? Okey. Ya. Tidur. Betul lah. Mufakkirun wa mujahidun masyhurun. Pejuang yang masyhur. Okey, shalla al-muslimuna salatal jumu'ati fi dan dia bagi sajadah. Masjid. 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 Ajid. Fi al-masjidi. Tambah alif lam. Al-masjidi. Okey, 26. At-talibatu. At-talibatu. Kemudian dia bagi fi'il kataba ad-darsa. Okey, apa yang bersesuaian yang betulnya? Maktubun. Maktubun. Atau tengok dalam ayat ni, pelajar-pelajar menulis pelajaran. Takkanlah ditulis pelajaran. Pelajar-pelajar menulis pelajaran. Apa yang sesuai dekat situ? Benar. Antum boleh jadikan isim fa'il. Isim fa'il. Okey, kataba. Isim fa'il bagi kataba. Apa dia? Katibun. Katibun. Okey. Ikut wazan fa'ilun. Okey, sabar dulu. Antum tengok. At-talibatu. Menunjukkan ramai perempuan. Jadi katibun pun sama kena tambah alif. Jadi katibatu ad-dars. Okey, boleh? Boleh. Sebab dia nak mushtaqat. Kalau dia suruh bagi fi'il, boleh. Inilah. Kalau mushtaqat kena isim lah. Okey, soalan seterusnya. Ini soalan tajuk apa ni? Siapa tahu? Tajuk tajuk sahih dengan mu'tal dan bahagian mu'tal. Okey, istakhrij al-af'al al-mu'tallah. Istakhrij, keluarkan fi'il mu'tal. Cari mana perkataan fi'il mu'tal minal ibarat al-atiyah. Okey. Ma'a bayan naw'iha. Beserta tentukan jenis dia. Tengok, dia bagi dah peta. Al-af'al al-mu'tallah. Mana perkataan yang ada dalam ayat ni? Mu'tal. Kemudian naw'. Okey, naw' ada berapa? Misal, ajwaf, naqis, lafif, mafruq, lafif, makrun. Kena hafal tu. Okey. 27. Ghawa. Bagus. Okey, 27. Ghawa. Okey. Jenis dia?
Dia ada dua kan? Ada dua. Jadi lafif. Mafruk ke makrun? Makrun. Lafif, makrun. Okey, sebab tengah dengan belakang. Kalau lafif mafruk, depan dengan belakang. Okey. 28. Qaulullah Ta'ala wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Okey, ha. Mana? Yadun. Yadun isim ke fa'il? Dia suruh apa ni? Fa'il. Keluarkan fa'il mu'tal. Mana fa'il mu'tal? Cari fa'il sahaja. Mana fa'il? Tengok fa'il. Mana fa'il? Dalam ayat ni ada satu je fa'il. Betul tak? Mana fa'il dia? Qalat. Ini fa'il dia. Yang lain semua isim. Okey, qalat. Okey, qalat. Apa jenis dia? Ajwaf. Ya ke? Ya, betul lah. Ajwaf. Ajwaf. Sebab ada alif di tengah. Misal ajwaf naqis. Depan, tengah, belakang. Misal ajwaf naqis. Huruf illah di depan, tengah dan belakang. Okey, jadi qalat di tengah jadi ajwaf. Okey, mudah je. Dapatlah 4 markah. Mudah je. Okey, dah habis dah soalan dari dari mana tu? Dari mana tadi Pinang. Kedah. Okey, last kita tengok last paper. Last paper ni betul-betul last. Okey, ini dari tadi Kedah kan? Ini dari Johor. Okey, nampak tak? Okey, mana saja apa ni? Sama juga. Tajuk mu'tal. Okey. Sekali lagi, istakhrij, keluarkan al-af'al al-mu'tallah. Dia nak fa'il mu'tal sahaja. Kalau dalam soalan banyak fa'il, cari fa'il mu'tal sahaja. Istakhrij al-af'al al-mu'tallah, keluarkan fa'il mu'tal mimma ya'ti yang berikut ma'a bayan naw'iha, tentukan jenis. Okey, 18. Mana fa'il dia? Ni bukan yusalli ni, yasilu. Kalau yusalli dia ada ya kat belakang. Okey yasilu sampai. Okey, jadi fa'il mu'tal dia yasilu. Satu-satunya fa'il dalam ayat. Yasilu. Okey, antum tengok ini fa'il apa ni? Fa'il madin ke mudhari' ke amar? Mudhari'. Jadi biasanya fa'il mudhari' susah kita nak tengok. Antum tukar dahulu kepada fa'il madin. Yasilu. Fa'il madin dia apa? Musalli. Bukan yusalli. Yusalli itu solat. Kalau yusalli ada ya kat belakang. Ini yasilu. Sampai. Yasilu. Wasala. Okey, clue. Saya nak bagi tahu pada antum. Okey, ini fa'il mudhari' betul tak? Betul. Fa'il mudhari'. Macam mana kita tahu fa'il mudhari'? Ada ya di depan. Okey, ada ya di depan. Okey, bila ya ada di depan, ada berapa huruf sekarang ni? 3. Ni antum kena ingat. Bila ya di depan ada 3 huruf sahaja, maksudnya ada huruf yang dibuang, iaitu wa di depan. Okey, wa di depan. Contohnya wasala yasilu. Wa huruf asalnya wa. Jadi yasilu wasala. Wasala.
Okey, wasala. Okey, di depan ke tengah ke belakang? Huruf illah dia Depan. di depan. Jadi misal ajwaf naqis lafif mafru' lafif makrun. Misal. Misal, jenis dia misal. Okey, 19. La takul li ummika bi sautin murtafi'in. Okey, mana fi'il dalam ayat ni? Takul. 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 Okey. Sekarang antum tengok. Takul sebenarnya takulu. Tapi sebab ada la, dia jadi la takul. Dia buang huruf illah tu. Okey. Okey. Takulu. Tapi kenapa waw tu dibuang? Sebab ada la. La nahi. La menunjukkan jangan. Okey. La nahi. Jadi la takul. Waw tu dibuang di tengah tu. La takul. Asal dia takulu. Kamu berkata. Jangan kamu kata. Okey. Jadi takulu fi'il madin dia qala. Qalat. Apa ni? Dekat sini qala lah. Okey, jadi qala. Jenis dia adalah ajwaf. Ajwaf. Okey, 20. Yarmi al-la'ibu al-kunbulata fil mal'abi. Mana fi'il? Yarmi. Yarmi. Okey, dekat kolom af'al al-mu'talah tulis dulu yarmi. 19 taqul. 18 yasilu. Tulis dulu sebiji-sebiji. Tapi dekat ruang kosong ni antum tulislah fi'il madhi dia apa untuk rujukan antum dengan pensel, guna pensel. Okey, jadi yarmi. Okey, ini perkataan asal dia apa? Roma, buang. Buang. Okey, Roma. Okey, mana huruf huruf illah dia? Depan ke tengah ke belakang? Belakang. Jadi jenis dia Naqis. naqis. Misal ajwaf naqis. Misal ajwaf naqis. Depan, tengah, belakang. Ikut turutan. Jadi naqis. Yang mudah sahaja. Okey, soalan seterusnya. Ni baru soalan lain. Okey, hawil al-masadir. Tukarkan. Ni tajuk apa ni? Masdar. Dia suruh tukarkan masdar allati tahtaha khat. Tukarkan masdar yang bergaris. Tukar kepada apa? Ila al-af'al al-madiyah. Tukar kepada fi'il madin. Okey. Antum tengok 21. Nak baca macam mana ni? Masdar tu isim ke fi'il? Masdar isim ke fi'il? Fi'il. Isim. Isim. Kalau fi'il madhi mudhari' amma je. Kalau masdar tu isim lah. Okey. Jadi kalau isim, kita baca macam mana ni? Macam isim. Tengok di depan dia ada ta, betul tak? Fi'il ni lebih dari 3 huruf. Kalau ta di depan dia ada 2 wazan je. Sama ada tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulun. Jadi ada 2 sahaja wazan sekiranya ta di depan. Sama ada tafa'ulun ataupun tafa'ulun. Okey? Ada 2 sahaja wazan sekiranya fi'il itu lebih dari 3 huruf. Okey, jadi masdar dia tanawu'un. Ila tanawu'i. Ila tanawu'i. Okey, tanawu'. Fi'il madhi dia apa? Semua tak dapat jawab.
Yatanawwa'u. Ya. Dia nak fi'il madhi. Madhi dia. Sama je huruf yang sama. Tanawwa'a. Tanawwa'a, bagus Syakir. Tanawwa'a. Tanawwa'a, yatanawwa'u, tanawwu'un. Ingat tak lagu? Masih ingat tak lagu? Af'ala yuf'ilu if'alan. Fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan. Ingat lagi tu? Ingat. Okey, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Itu masdar. Yang ketiga tu masdar. Okey, jadi dekat sini tanawu'un. Dia punya fi'il madhi dia tanawwa'a. Boleh? Okey, 22. Al-munaqashah. Munaqashah. Dia punya fi'il madhi dia apa? Naqasha. Naqasha. Yunaqishu munaqashatan. Tapi soalan ni dia nak fi'il madhi. Jadi letak je fi'il madhi dia. Naqasha. Okey, 23. Al-intizar. Intizar. Apa dia punya fi'il madhi? Intadhara. Iya. Jadi fi'il madhi dia intadhara. 21 tanawwa'a. 22 naqasha. 23 intadhara. Boleh? Ya. Kena biasakan, kena biasa jawab soalan tukar-tukar. Kertas satu memang disuruh tukar. Tak apa, kita perbanyakkan jawab soalan, insya-Allah boleh jawab. Okey, ni soalan susah. Okey, imla al-faraghat bil mushtaqat. Sekali lagi soalan mushtaqat. Maksudnya bila mushtaqat, mana-mana isim sama yang bersesuaian lah, sama ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu antum kena tengok. Okey. Dia nak mushtaqat yang bersesuaian. Tengok dalam fi'il yang ada dalam kurungan. Okey, istajaballahu da'wata. Siapa? Yang bersesuaian. Apa? Istajabah maksudnya mustajabkan, bagi mustajab. Apa panggil Melayu ni? Diterima, diistajabkan, diterimalah. Diterima dakwah siapa? Zalama. Zalim. Al-mazlum. Al-mazlum. Dia bukan dakwah ni yang bersesuaian, doa ni, doa. Doa lah. Doa al-mazlum. Kalau dakwah ni mengajak. Dia yang dakwah ni sepatutnya doa ni, doa. Doa al-mazlum. Jadi jawapan dia al-mazlum. Okey, 25. Yusalli al-muslimuna salatal jumu'ati fi Masjid. al-masjidi. Al-masjid tambah alif lam. Zalama tadi al-mazlum tambah alif lam. Okey, 26. Ittafaqa. Okey, kemudian allama dengan al-murabbuna. Al-murabbu ni murabbi lah, murabbi. Murabbi.
Kita kan biasa guna murabbi kan? Al-murabbuna ramai. Al-murabbuna ala daruratil imtihanat. Okey, Allama. Sesuai isim. Isim sesuai isim fa'il. Okey, allama dia jadi al-muallimu guru. Okey. Ginilah, kalau antum nak mudah, okey, antum tengok. Sekiranya dia berada di tempat mubtada ataupun tempat khabar ataupun tempat fa'il. Saya ulang sekiranya tempat kosong ni berada di tempat mubtada, khabar ataupun fa'il, biasanya isim fa'il. Isim fa'il biasanya. Okey, jadi ittafaqa, antum tengok isim fa'il bagi allama muallimun. Muallim guru. Jadi tambah alif lam. Al-muallimu. Okey, al-muallimu. Tapi dekat sini tambah waw nun pun tak apa, ramai kan. Ittafaqa al-muallimuna. Bersepakat guru-guru dan para murabbi. Okey. Okey, ni susah sikit. Kena banyak latihan untuk jawab soalan mushtaqat. Okey. Soalan seterusnya. Hati waznan sorfiyan. Dia suruh berikan wazan. Okey, 27. Apa jawapan dia? Wazan. Al-iftial. Ya, al-iftial. Okey, 28. Iftalat. Iftalat. Ahsantu. Bagus. Boleh jawab dah tu biasa. Tak payah lama-lama lah boleh jawab dah tu. Kena ada sazah lah baru boleh jawab sekali tu. Oh Allah. Oh Allah. Boleh lah tu. Al-iftial, ifta'alat. Wallahu a'lam. Okey, dah habis dah. Dah. Okey. Jadi sebenarnya soalan-soalan sorof ni mudah dan yang paling simple. Okey, cuma yang susahnya bila soalan tu mushtaqat. Betul tak? Bila soalan mushtaqat dan dia suruh tukarkan isi tempat kosong, itu susah. Itu susah. Jadi untuk soalan-soalan macam tu, antum kena perbanyakkan latihan dan bila antum cuba jawab. Jawab, kemudian antum tengok skema jawapan. Okey, jadi soalan yang percubaan yang Ustazah bagi dalam grup tu, antum cuba jawab. Cari mana soalan sorof. Jawab dulu. Kemudian insya-Allah nanti dalam minggu depan ataupun minggu depan satu lagi Ustazah akan bagi skema jawapan. Dan antum buat cek. Boleh? Boleh? Boleh tak ni? Antum kena buat cek lah. Cek betul tak jawapan. Okey. Antum contohnya, Ustazah, saya faham. Saya rasa saya boleh jawab. Tapi kenapa markah kurang? Okey. Ini antum kena perbanyakkan melihat contoh jawapan. Macam mana cara nak jawab? Kena banyak tengok skema jawapan. Bukan subjek bahasa Arab saja. Untuk mana-mana subjek lain pun. Antum kena perbanyakkan tengok skema jawapan. Supaya antum belajar macam mana cara nak menjawab soalan. Kalau soalan macam ni, apa kehendak soalan dia? Kalau macam ni, apa kehendak soalan? Dan Ustazah sangat-sangat nak ingatkan pada antum, jaga ejaan. Jaga ejaan. InsyaAllah itu sahaja. Ni pun dah nak habis. Dah nak mati dah. Kurang dari 1 minit. Dalam beberapa minit,
kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Apa-apa soalan tu boleh tanya dalam grup. Ustazah minta maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.